Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk mendengar sidang media saya pada hari ini. Tujuan saya membuat sidang media ini adalah berkaitan dengan sidang media terdahulu yang telah dibuat oleh seorang pegawai kanan polis berpangkat Pesuruhjaya Polis di sebuah negeri tanah air pada 22 April 2001. Yang mana dalam sidang media tersebut, pegawai polis berpangkat Pesuruhjaya tersebut telah menuding jari kepada saya dengan pernyataan palsu seperti berikut, iaitu bahawa saya dikatakan oleh beliau sebagai peguam yang menyamar sebagai peguam Istana Johor dan cuba memberdayakan sebuah syarikat periklanan di Putrajaya dalam satu urusan komersial. Kedua, beliau juga menyatakan bahawa saya pernah disabitkan beberapa kesalahan jenayah di mahkamah di Malaysia. Ini semuanya palsu, tidak benar, berniat jahat. Saya dengan ini ingin membuat penafian terhadap kandungan kenyataan sidang akhbar yang dibuat oleh Pesuruhjaya kanan polis Pesuruhjaya Polis tersebut dan juga terhadap seorang superintendent yang terlibat secara aktif di dalam sidang media tersebut. Saya dengan ini, dengan jujur dan suci hati, bahawa saya menyangkal, menafikan sekeras-kerasnya kenyataan kedua-dua pegawai kanan polis tersebut dengan penjelasan seperti berikut. Bahawa saya tidak pernah menyamar atau memperdayakan mana-mana pihak sebagai peguam di Raja Johor. Status saya sebagai seorang peguam dapat disahkan dalam banyak dokumen. Antara dokumen-dokumen yang boleh mengesahkan adalah satu surat bertarikh 23 Mac 2011 bilangan 112 dalam SUKJ 683/2 yang ditandatangani oleh Setiausaha Kerajaan Johor Haji Obid bin Tawil, yang mana surat perkeliling ini dihantar kepada semua ketua jabatan negeri, semua ketua jabatan persekutuan, semua badan-badan berkanun, semua pegawai daerah. Kandungan surat ini adalah amat jelas menerangkan, mengesahkan bahawa saya sememangnya pada semua masa yang material sebelum 23 Mac 2011 adalah peguam yang mewakili Duli Yang Maha Mulia Sultan. Jadi saya tidak nampak dari mana sumber yang didapati oleh Pesuruhjaya Polis tersebut apabila beliau membuat kenyataan yang silap, tidak berasas tersebut. Selain daripada itu, saya juga ingin menafikan bahawa saya pernah disabitkan atau dijatuhi hukuman dengan pertuduhan jenayah di mana-mana mahkamah di Malaysia maupun di luar Malaysia. Ini semua cerita bohong, ini semua cerita berniat jahat, ini semua pernyataan palsu, ini semua pernyataan yang tidak adil dari orang yang tidak beriman. Saya ingin nyatakan bahawa saya tidak pernah disabitkan di atas mana-mana kesalahan jenayah langsung sebelum ini. Jadi saya berharap pihak-pihak tertentu apabila membuat pernyataan, buat homework, tunjukkan diri adalah seorang yang kompeten, adil, saksama, yang mengamalkan rule of law supaya orang lain tidak teraniaya atau teraib dengan perbuatan salah dan fitnah tersebut. Selain daripada itu, saya ingin menyatakan bahawa pada tahun 2018 semua pertuduhan kes yang dibuat kepada saya telah pun
telah pun diselesaikan tanpa sebarang sabitan jenayah. Ini adalah satu perkara yang amat jelas yang perlu diberi perhatian. Sepatutnya semakan dibuat dengan teliti terhadap rekod mahkamah maupun rekod polis tentang sabitan sebelum membuka mulut hingga mengaibkan orang lain. Saya berharap perkara ini tidak berlaku lagi kerana benda ini hanya menganiaya pihak yang lain, terutama sekali di bulan yang mulia ini. Bagi kes yang dipertuduhkan kata saya baru-baru ini, itu merupakan satu pertuduhan yang bersifat malicious prosecution dan berniat jahat dalam kes ini, kerana dalam kes ini tidak ada langsung salah laku, tidak ada langsung duit yang hilang dan tidak ada benda yang diselewengkan oleh pihak saya. Kes ini sebenarnya pada tahun 2011 telah dikategorikan sebagai no further action kerana tak ada merit langsung. Dan saya heran kenapa secara tiba-tiba kes ini dibuka semula sedangkan tak ada benda yang hilang, tak ada benda yang diselewengkan. Saya berharap perkara ini diberi perhatian sebelum lebih ramai rakyat Malaysia teraniaya disebabkan perkara-perkara sebegini, terutamanya disebabkan oleh perkara-perkara yang dibuat oleh pegawai-pegawai yang tidak bertanggungjawab dan berniat jahat. Saya juga telah berbincang dengan peguam-peguam saya tentang isu kemelut ini dan kami telah bertuju dan berpendapat bahawa kami akan memfailkan tindakan sivil kepada seorang lelaki berpangkat Pusujaya Polis dan juga kepada seorang lelaki berpangkat Superintendent Polis yang kini bertugas di selatan tanah air. Tindakan-tindakan seperti itu akan difailkan segera dan selain daripada itu, pihak kami juga akan membuat laporan-laporan kepada agensi-agensi yang berkaitan yang bersesuaian untuk mengkaji perkara ini agar tindakan dapat diambil kepada kedua-dua pegawai yang berniat jahat dan tidak kompeten ini. Saya juga ingin menyatakan bahawa kira-kira jam 11.30 pagi hari ini, satu laporan polis telah dibuat di Kuala Lumpur terhadap pesujaya polis ini dan juga kepada Superintendent Polis tersebut. Saya berharap siasatan yang dibuat ke atas kedua mereka ini hendaklah dibuat secara adil dan saksama oleh pihak Bukit Aman. Dan saya berharap perkara ini perlu ditunjukkan kepada rakyat bahawa polis adalah sentiasa adil kepada rakyat di dalam menjalankan tugas. Saya ingin menambah satu perkara lagi, bahawa pada tahun 2018 melalui surat bertarikh 12 Jun 2018, satu pengampunan diraja telah diberikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan kepada saya. Keluarga saya sentiasa menjunjung kasih di atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan kerana telah berkenan dalam usaha menamatkan kemelut masalah yang melanda pada masa itu, mengeluarkan satu pengampunan tanpa syarat untuk semua dan segala perbuatan, persuratan, perlakuan dan tindakan serta mengambil iktibar pada bulan Ramadan pada tahun tersebut, mengampunkan tanpa syarat kepada saya untuk semua perkara yang berlaku sebelum daripada tarikh surat ini, iaitu 12 Jun 2018. Namun saya kesal, saya kecewa dengan pihak polis yang tidak menghormati kehendak Sultan, tidak menghormati perkara yang tertulis di surat ini dan menganggap surat ini sebagai satu kertas sampah yang tidak laku, yang tiada nilai merit di dalam menjalankan tugas. Sepatutnya, sekiranya surat ini diambil kira, mereka akan memahami bagaimana hasrat Duli Yang Maha Mulia Sultan ingin memberi peluang
seperti mana paragraf kedua pada surat ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku berharap Kamal Hisham Jaafar akan meneruskan kehidupannya dengan kesejahteraan, aman dan damai. Apa yang dibuat oleh pihak polis berdua ini adalah amat saya kesali. Saya berharap perkara ini tidak akan berulang lagi kepada orang lain, nanti akan berulang pada diri saya. Dan semoga saya di bulan yang mulia ini, saya harap segala kemelut perkara seperti ini dapat diselesaikan dengan segera agar semua sekali dapat melakukan ibadah dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.